إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, bagilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan yang baik sampailah ke hari ini. Tuan-tuan, alhamdulillah kita masih lagi dapat beribadah dalam keadaan ikut kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa kurniakan kepada kita kesihatan. Mudah-mudahan dengan kesihatan itu kita dapat beribadah lagi pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita bermula pada ayat yang ke-38 Surah Nazi'at. Buku ni muka surat yang ke-28. Muka surat 28. Belah kiri kita ni ayat yang ke-38 Surah An-Nazi'at. Jumpa tuan-tuan ya. Kita tinggal sikit ayat 2 muka lagi, lepas tu kita masuk surah Abasa lah. Kalau sampai kan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, seperti biasa kita baca sama-sama ayat ni. Mudah-mudahan kita baca mula daripada ayat 37 tu, sebab 37 tu dia ada kaitan dengan 38 tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Sadaqallahul azim. Kita tengok ayat yang ke-37 tuan-tuan. Dulu kita sampai 37 ni. Tapi oleh kerana ayat 37 ni ada kaitan dengan 38, kita ulang balik ayat 37. Sebelum tu tuan-tuan, kita tengok dulu sedikit hukum tajwid daripada 2-3 ayat kat sini. Fa'amma, mim bersabdu. Semua mim bersabdu dalam Al-Quran, tuan-tuan kena dengungkan 2 harakat, 2 gerakan jari. Fa'amma, kalau tuan-tuan dengar orang baca fa'amman, yang itu salah lah tu, tak ada dengung dia kena dengung. Fa'amma man tagha, nun mati bertemu dengan ta, ini pun kena dengung. Hukum dia ikhfa hakiki, kerana ta itu salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang 15. Jadi kita kena dengungan kat sini, man tagha. Habis macam mana nak baca dengung ni kalau tak kena pula hukum ni? Tuan-tuan tengok je tulisan tu. Kalau jumpa nun mati dalam Quran, nun tu mati, tak ada tanda mati ke atas. Itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapan nun tu ada huruf lam dan ra. Saya ulang sekali lagi. Semua nun yang mati dalam Quran, dia mati, tak ada tanda mati kita kena baca dengan dengung, kecuali kalau di hadapan ni ada huruf lam dan ra. Okey. Mana-mana huruf nun yang mati dalam Quran ditulis tanda mati maka itu dibaca tanpa dengung. Yang itu tuan-tuan ingat, yang tu insya-Allah baca betul Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Wa asara. Bila jumpa hamzah bagi atas, lepas tu ada alif, atau hamzah bagi bawah, lepas tu ada ya mati, atau hamzah bagi depan, ke depan tu ada waw mati. Senang cakap, yang bunyi dekat pangkal perkataan dia bunyi a, i, u. Itu kita panggil mad badal. Macam ni asar ni, dia di awal perkataan tu. Waw tu perkataan lain, maksudnya dan. Asar tu perkataan yang lain. Jadi kalau jumpa a, i, u dekat depan perkataan, itu adalah mad badal. Kita baca 2 harakat. Wa asaral hayatad dunya. Kalau nak ikut nun mati bertemu dengan ya, itu idgham ma'al gunnah. Kita kena baca dengan dengung. Tapi di sini bukan idgham ma'al gunnah. Sebab nun dengan ya berjumpa dalam satu perkataan. Ini perkataan dunia ni, dia tak boleh dengung. Ni bukan idgham ma'al gunnah ni. Ini dipanggil sebagai izhar mutlak. Dia kena baca dengan dunya, izhar. Kalau di idghamkan, dia akan bunyi hayatan dunya. Apa pula dunya? Dunya ada, dunya tak ada. Jadi lari makna orang. Jadi dunya izhar mutlak. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan dunya sinwan, qinwan, bunyan, ada empat tu. Dunya sinwan, bunyan, qinwan, 4. Ini semuanya tak dengung. Empat-empat ni tak dengung. Okey, maka tuan-tuan jadilah bacaan ni untuk 2 ayat ni lebih kurang bunyi dia.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya. Tu. Jadi bukan dunya. Itu sedikitlah kita ambil daripada sudut ilmu tajwid. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Okey. Itu daripada hukum segi hukum tajwid Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya. Ayat 37 tu, adapun orang yang melampaui batas. Ini kita dah bincang dulu. Tapi oleh kerana dia ada kono-mono dengan ayat 38 ni, kita ulang balik ayat tu. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia dia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Jadi ayat ni Allah Ta'ala beritahu, siapa yang hidup yang melampau batas di muka bumi ni, dahlah melampau-lampau. Lepas itu pula dia mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Dia ikut kehendak dunia, dia cari dunia sebanyak-banyak dengan dia melupakan tanggungjawab dia sebagai hamba. Dia tak cari kehidupan akhirat langsung, maka orang ini nanti Allah Ta'ala sumbatkan dia dalam neraka. Baik tuan-tuan, sebelum kita tengok apa yang dicatatkan oleh Imam Qurtubi ni, kita tengok dulu apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Ayat yang ke-37. Mana dia tu? Yakni setelah Allah menerangkan kekuasaannya dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, sebagaimana dia berkuasa pula menciptakan alam. Diterangkannya di sini kepada Rasulnya bahawa pada masa itulah, ini sebelum-sebelum ni. Okey, tuan-tuan tengok lagi bawah tu. Manusia pun bila kiamat berlaku, manusia pun teringat apa yang dikerjakannya setelah terlihat dalam buku catatannya. Diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang, sama ada mukmin mahupun kafir boleh melihatnya. Terdapat di dalamnya orang yang melampaui batas disebabkan zalim dan takbur, juga orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dengan menuruti sahaja kehendak hawa nafsunya dan melupakan sama sekali amalan untuk akhirat. Maka sesungguhnya neraka jahim yang menyala-nyala itulah tempat tinggalnya. Jadi ni Allah Ta'ala cerita ni apa? Besok dia ada konon-konon ayat 35 tu. Bila Allah Ta'ala dah kiamat bumi ni, kan, dah runtuhan, dah rosakkan, manusia dibangkitkan daripada kubur dihimpunkan, dan ketika itu Allah Ta'ala memperlihatkan neraka, kan, diperlihatkan dengan jelas neraka tu. Masa tu lah orang teringat apa yang dia buat dulu di muka bumi tu. Semua yang menyusah. Maka Allah Ta'ala sambung, pada ketika itulah adapun orang yang melampaui batas, dia lebih penting hidup dunia, orang macam itu dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok apa yang Imam Qurtubi sebut di sini. Adapun orang yang melampaui batas, apa maksud melampaui batas ni? Iaitu orang yang melampaui had pada melakukan maksiat. Ada perkara yang perkara di muka bumi ni Allah Ta'ala letakkan sempadan, sampainya tak boleh buat. Yang ni buat berdosa, langgar berdosa. Jadi orang yang tagha ni adalah orang yang telah melangkau had, iaitu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan boleh Allah Ta'ala, tapi ada had sempadan yang haram kau jangan makan, yang curi kau jangan makan, yang tak elok kau jangan makan. Itu sempadan Tuhan letak. Yang makan juga, orang inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai tagha. Orang yang tagha. Simpan rotor boleh tak? Boleh. Simpanlah rotor banyak. Tapi bila sampai tempoh cukup bilangan separuh ni kau kena keluar. Sampai ni had lebih ni kau kena keluar, kena bagi orang sedekah apa-apa. Tiba-tiba tak disedekah hanya rotor tu, tak dizakat hanya. Yang itu orang yang tagha.
Kau nak minum, minumlah apa kau nak minum. Segala jenis air kau minumlah. Boleh. Tapi yang memabukkan, itu sempadan Allah Ta'ala tak. Jangan kau minum. Kau minum, itu orang yang disebut sebagai tara. Itu dalam hidup ini ada had-had yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi tara ni iaitu orang yang melampaui batas, melakukan maksiat yang merupakan larangan daripada Allah Ta'ala. Kemudian ada disebutkan ayat ni sebenarnya turun kepada Nadar dan anaknya Al-Haris. Disebut Nadar ni seorang yang masa zaman Nabi dulu, dia ni antara orang yang cukup kuat mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isi Nabi. Tak salah saya Nadar ni. Jahat lain yang jahat ni. Maka kata ulama ayat ni diturunkan tuju kepada Nadar ni. Kemudian takut ni nak baca pun saya tak berani dah. Sebab kita buat semua ni. Waruya an Yahya bin Abi Kathir. Ini kalau kita tengok daripada ilmu tasawuf, kita ni tak dapat nak ikut lah. Kita orang awam ni. Diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir. Kata dia apa? Man ittakhadha min ta'amin wahidin thalathata alwan faqad tagha. Risau nak tengok. Siapa yang makan dalam satu waktu tu dia makan, ketika dia makan tu lebih 3 jenis tara. Kita ni bukan 3 jenis dah ni. Puluh-puluh jenis. Datang dokong. Datang lah mi goreng. Masuklah tahu sumbek lah tahu. Datang pula ni nasi goreng. Masuk pula kari pap. Bukan 3 ke dah, berpuluh-puluh jenis dah. Ini dari sudut tasawuf, dan orang tasawuf dia makan sikit je. Kita ni ialah kan, kita selagi ada kita makan. Kan, yang ini disebut oleh Yahya bin Abi Kathir ni. Jadi kita tak terikut ni. Boleh kau makan nasi, lauk ayam satu je. Dia jangan lebih 3. Sayur satu, settle. Ikan, sayur, daging, sayur. Itu ke? Tak ada kan? Ikan, daging pun ada. Ulam raja, ulam tak raja, timun. Kan masuklah siput sodut lagi. Ada lak sup lagi. Tak ada. Kan? Ini kita cerita. Kalau dari sudut ilmu tasawuf ni, tetap kita ikut dah. Kan? Kita makan banyak. Allahu Akbar. Kemudian berkata Huzaifah tentang tara ni. Kata Huzaifah apa? Perkara yang paling aku takut terjadi atas umat ini, iaitu apabila umat ini lebih mengutamakan apa yang dia lihat daripada apa yang dia tahu. Kau faham tu? Huzaifah kata kan? Kata dia apa? Perkara yang paling aku takut yang berlaku ke atas umat ini, kata dia, iaitu apabila umat ini dia lebih mengutamakan apa yang dia lihat daripada apa yang dia tahu. Maksud tuan-tuan dan puan, kita apa istilah kita tertipu, terfana dengan kehidupan dunia ni. Dunia ni menyediakan segala macam kemewahan, keindahan, keseronokan, kan? Apa lagi yang dunia ni sediakan? Yang tu yang kita nampak. Yang kita nampak, yang itu yang kita kerja. Sedangkan apa yang kita tahu, kita abaikan. Apa yang kita tahu? Kita tahu dunia ni menipu kita. Kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahmu wa la'ib. Hidup dunia ni main-main dia. Dunia ni sebenarnya kehidupan yang mata'ul ghurur, yang menipu. Kita tahu dunia ni akan menghalang kita daripada beribadah kepada Allah. Kita tahu nak bangun malam pun dunia ni akan hadang kita. Nak baca Quran, dunia akan halang kita. Dunia sama sekali takkan izinkan kita ke akhirat. Kita tahu tu. Tapi kita lebih mendahulukan apa yang kita nampak. Yang kita tahu memang kita tahu. Tapi kita ikut apa yang kita nampak. Dunia ni nampak sogar, nampak elok, nampak cantik, nampak bahagia, nampak suka, nampak seronok. Padahal yang kita tahu ni menyusahkan. Kita tahu nak masuk syurga Allah ni bukan senang. Kita kena beramal ibadah. Kita tahu yang itu. Tapi berapa ramai orang yang ambil
mendahulukan apa yang dia tahu. Aku kena bangun pada waktu malam setiap hari. Tu yang dia tahu. Tapi dia tak buat. Dia buat apa yang dia nampak. Ada bantal poluk, ada selimut, tidur lagi sedap. Kan? Itulah yang disebut oleh Huzaifah. Aku takut umat akhir zaman ni dia lebih mengutamakan yang dia nampak daripada yang dia tahu. Senang cakap, manusia lebih mengikut kehendak nafsunya daripada ilmu yang ada dalam diri dia. Ini yang berlaku sampailah ke hari ini. Sehinggalah Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi mengingatkan dalam kitab ni, kata dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi, Allah Ta'ala berfirman di kursi ini, tidaklah seseorang hamba itu lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, melainkan kalau Allah Ta'ala sebut ni, tak ada apa-apa yang Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang lebih mengutamakan dunianya, melainkan Allah Ta'ala masukkan dalam hatinya kegundahan, keluh kesah, ketakutan, sehingga akhirnya kata Allah Ta'ala, summala ubali fi ayyiha halak, sehingga aku tak peduli dekat mana dia binasa, dia musnah, biarlah. Orang yang mendahulukan dunia. Bila orang terlampau mengajar dunia, tuan-tuan, dia akan mudah gundah gulana. Contoh apa? Orang yang nak mencari kekayaan melalui perniagaan dia, dia usaha sungguh-sungguh, tapi untungnya sikit. Gundah gulana dia, sakit kepala dia memikir-mikir macam mana nak untung banyak, macam mana nak untung banyak ni. Sakit kepala. Buat itu, buat ini, macam-macam. Allah Ta'ala masukkan tu. Dia gelisah, dia keluh kesah, dia gundah gulana, macam-macam. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala sebut, la ubali fi ayyiha halak, sehingga aku tak peduli dekat mana pun dia binasa. Sebab orang ni lebih utamakan dunia daripada akhirat. Itu ingatan Imam Qurtubi kepada kita semua, tuan-tuan. Tapi jangan salah faham, bukan salah mengumpul dunia ni. Yang salah hanya mengumpul dunia, habis ke dunia dia lupa akhirat. Orang mengumpul dunia kerana nak bawa dunia tu ke akhirat tu bagus. Macam mana? Dia kumpul harta banyak-banyak, lepas tu dia bagi ke orang, disedekah. Mudah. Bahkan dia rasa bahagia lewat macam tu. Orang ni tak ada masalah. Ini orang yang mengumpul dunia, dibolet dia seorang kan, sehingga dia lupa kewajipan akhirat dia. Inilah Allah Ta'ala sebut, la ubali fi ayyiha halak, aku tak pedulilah orang macam ni, kek mana pun dia binasa, dia musnah, biarlah. Itu disebut oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi. Kemudian, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka orang macam ni masuklah dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ni? Orang yang mementingkan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Tak cerdik, tuan. Kita tahu kehidupan akhirat tu kekal, kehidupan dunia tu musnah, sementara. Mana pun cerdik orang yang menyimpan harta yang akan musnah, sedang dia tahu ada harta yang kekal selama-lamanya takkan musnah. Ambillah yang kekal tu, tak disukur yang musnah tu. Itu tanda tidak cerdiknya orang yang mengejar dunia ini, tuan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji kat sini, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan takut semasa berdiri di hadapannya pada hari dia dihisap, yakni dihitung amalan, meyakini kudrat dan kekuasaannya, muka surat 29, tuan-tuan, lalu menahan nafsu sehingga dirinya tidak tercebur ke dalam perkara-perkara yang haram, maka syurgalah menjadi tempat tinggalnya yang tetap. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, kita tengok ayat tu, apa komentar Ustaz oleh Imam Qurtubi ni. Kata dia, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kebesaran Tuhannya,
Ar-Rabi' mengatakan takut di sini maksudnya takut ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala ketika dihisap di yaumil mahsyar. Wa amma man khafani. Adapun orang yang takut. Takut apa ni? Takut, kata Ar-Rabi', takut ketika dihadapkan di hadapan Allah, ketika berdiri di hadapan Allah. Hari itu menakutkan. Seorang tak cakap. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa? Dia tak datang. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kalaulah kamu tengok, kata Allah, bagaimana orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri ni, orang yang mengutamakan dunia, orang menzalimi diri, sebab dia akan musnah masuk dalam neraka Allah. Kalaulah kamu tahu tadi, kau tengok apa yang berlaku ketika orang zalim ini, mauqufuna inda rabbihim, ketika mereka dihadapkan, didudukkan, dikumpulkan di hadapan Allah besok, di akhirat besok, yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul, masing-masing melemparkan tomahan kepada orang lain. Orang ni kutuk orang ni, orang ni kutuk orang ni, orang ni kutuk orang ni. Kau bahasa kampung apa ni? Dia sebab kau lah ada dekat sini. Macam tu. Orang kampung tu, orang kampung Sebang Tuampai kan. Tekau apa? Bukan tekau dia. Togah dek kau. Tentang bahasa Seliau. Togah dek kau lah dekat sini. Kau yang bangang. Dia juga gaduh-gaduh tu. Dapat Allah. Mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Masing-masing tuduh orang, tuduh. Lepas tu Allah Ta'ala sebut ni, yaqulul ladzina tud'ifu lil ladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah masa atas muka bumi tu, orang-orang yang senang dipengaruh, orang yang tidak ada kedudukan, orang yang selalu dipengaruh dia orang lah dengan kelemahan yang dia ada atas muka bumi ni, dia tak ada apa-apa, berkata pada orang-orang yang dianggap kuat masa ke dunia tu. Kan kita ada beza-beza kan. Orang ni bergaduh sikit, ada kedudukan ni, ada pangkat biasa orang-orang besar-besar ni lah yang menarik orang lemah ni. Orang yang kena tarik yang lemah ni, dia akan kata ke orang besar-besar ni. Dia kata apa? Laula kuntum lakunna mu'min. Laula antum lakunna mu'min. Kalau bukan sebab kau, dah lama dah kami beriman. Kau pasal lah ni. Sebut. Kan? Ketika itu masing-masing salah menyalahkan. Qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang yang kuat ni, yang mempengaruhi orang lain tadi, yang menarik orang tadi, dia kata pula, adakah kami yang menyesatkan kamu? Padahal kau dah tahu mana betul masalah, kau dah dapat petunjuk dah. Sebenarnya kau tu yang berdosa, kau buat berdosa nak salahan orang pula. Bagamuk daripada Allah Ta'ala. Cakap lagi, sepungkur cerita tuan. Dia tengok orang-orang ini ketakutan. Masing-masing cari orang nak dikambing hitam, nak disalahan. Siapa tu? Orang-orang yang berdosa. Takut. Ar-Rabi' mengatakan, takut di sini maksudnya takut ketika nak dihisap, hitung amalannya, duduk ke hadapan Allah. Itu kata Ar-Rabi'. Kemudian kata Qatadah rahmatullah alaihi, iaitu takut di sini iaitu Allah Ta'ala ni, dia Allah, Tuhan yang punya kedudukan yang tinggi, yang maha hebat, yang maha agung, yang otomatik orang akan jadi takut bila berhadapan dengan Allah. Itu maksud takut yang kedua. Takut dengan kehebatan, maqam, kedudukan Allah Ta'ala tu. Takut kita. Ini maksud khafa. Yang ketiga, ada lagi sini. Takut di sini iaitu pandangan daripada Imam Mujahid, iaitu takut di dunia daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, kerana takut jatuh dalam lembah kehinaan, iaitu melakukan dosa dan maksiat. Maksudnya orang yang takut nak buat maksiat, bila dokek ke maksiat, dia takut, dia terbuik. Orang-orang ni lah yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Dia takut dan wanahan nafsa anil hawa. Dia menahan diri dia daripada mengikut kehendak hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Ta'ala sebut,
maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Makwa. Makwa ni apa? Tempat tinggal. Budak-budak muda kan jadi makwa tanya. Tu makwa dia tu. Memanglah makwa rapat dengan kita kan. Makwa tu dokek yang kita. Ni kau ke syurga tu siapa makwa dia neraka, memang dokek rapat dengan dia bila-bila lah. Kalau makwa syurga untunglah. Kalau makwa neraka ni rugi. Hari ni budak kita itu makwa dan tu, makwa. Makwa kan bahasa Arab tu sebenarnya pondok yang kita tinggal, yang kita duduk dengan dia, rapat dengan dia. Kalau neraka maknanya nasib buruk lah. Kalau syurga nasib baik. Siapa yang dalam syurga ni? Orang yang tak mementingkan kehidupan dunia, dia takut Allah Ta'ala, dia takut melakukan dosa, dia tahan diri daripada buat ikut kehendak hawa nafsunya, maka orang ini Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Jadi di sini disebutkan satu komentar daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam satu riwayat, dia menyebutkan apa tuan? Antum fi zamanin yaqudul haqqul hawa wa sayati zamanun yaqudul hawal haqqa fa na'udzu billahi min zalika zaman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu semua ni berada dalam satu zaman di mana kebenaran memimpin hawa nafsu. Hawa nafsu semua ikut kebenaran. Al-haq, yang hak memimpin yang kehendak hawa nafsu. Kebenaran duduk depan, nafsu duduk belakang. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan datang nanti satu zaman di mana kebenaran ini dipimpin oleh hawa nafsu. Jadi bila kebenaran tu dipimpin oleh hawa nafsu, maksud bondo tu jadi botol mengikut kehendak nafsu walaupun salah. Bila nafsu kata betul, betul lah. Di zaman Nabi, nafsu terpaksa mengikut kebenaran. Apa yang kebenaran, yang hak kata hak, nafsu kata ya, betul. Tapi akan datang satu zaman kebenaran tu bergantung pada nafsu. Kalau nafsu kata salah, salah lah. Kalau nafsu kata betul, betul lah. Kalau benda tu betul, hakikat dia, tapi nafsu kata salah, kita akan kata salah. Zaman tu akan datang. Zaman mana lagi? Zaman kita lah. Kita ni akhir zaman, kan? Sebab atas muka bumi ni tuan-tuan, banyak kadang-kadang benda yang betul jadi tak betul. Dilihat tak betul, padahal benda tu betul. Kenapa? Kerana ramai pengikut hawa nafsu daripada pengikut iman. Syukurlah orang benda tak betul tu, kan? Kadang-kadang benda yang betul jadi macam orang malu alah nak buat benda tu. Benda tu betul jadi malu-malu sebab hawa nafsu memimpin. Contoh tuan, kita kalau pergi tempat perempuan ke orang lelaki ke siapa kan, dia orang perempuan, dia seorang yang bertudung kat tu, dia rasa dia bersalah, padahal dia lah yang betul. Pergi pokan, semua orang tak bertudung, semua free hair dia seorang je yang bertudung. Dia tengok semua kiri kanan depan belakang atas bawah, aku ada atas orang, semua free hair, betul-betul lagi pasal dia seorang yang bertudung. Apa dia rasa? Dia rasa malu. Allah, macam dia lah bersalah, padahal dia yang betul. Kenapa tu? Zaman nafsu dah mengatasi kebenaran, dia rasa bersalah. Main bola, orang main tu, dia tahu main bola ni kena tutup aurat, dia pakai tracksuit. Orang lain semua pakai seluar kontot, dia rasa ganjil pula, dia rasa malu pula. Orang lain pakai seluar pendek, dia sepatutnya tak malu. Yang pakai seluar kontot tu malu ke dia? Sebab apa? Nafsu telah memimpin kebenaran. Dan contoh-contoh yang lain. Buat benda tak betul, tapi bila orang main jadi seronok, jadi betul pula. Jadi betul. Dia macam ni tuan. Kalau duduk dalam golap takut tak? Takut kan? Takut dia seorang. Bila ramai-ramai, seronoklah dalam golap tu, ulang-langgar. Tergolak-golak alam tu. Sebab dah ramai. Macam itulah bondo nafsu ni. Walaupun buruk, bila dah ramai buat seronok pula. Kan? Seronok. Kutuk orang kan, kutuk seorang-seorang tak seronok. Dosa kan, kutuk seorang. Salah untuk orang ni. Tapi dah ramai semua ngutuk, kita pun sama ikut ngutuk. Sebab seronok, dah ramai-ramai. Jadi benda tak betul jadi betul masa tu. Itulah maksud zaman, satu zaman nanti
Nafsu tu memimpin kebenaran. Benda yang tak betul jadi betul. Tu masalah hari ni. Betul jam ni. Baru bercakap ni dalam Isyak. Betul. Oh, Isyak copek. Kita jawab azan ni tuan. Lepas tu kita solat, insya-Allah kita habis sikit tu solat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu wa darajatal 'aliyah ar-rafi'ah innaka la tughni. Topik waktu azan ni. Tak orang tu azan topik waktu sampai 3 minit. Lah kita ialah anggap mungkin ada untuk guru mengajar. Jadi dia azan tu untuk nak bagi tahu orang isyak dah masuk ya. Kalau kita dalam masa-masa yang biasa tuan-tuan, azan ni dia kena ambil masa panjang. Sebab apa? Bagi peluang ke orang mungkin dah beli air, nak buang air besar untuk dia datang. Sebab itu dia ada tarjih. Tarjih tu tahu tarjih tuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebut awazan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut awazan. Yang salah yang sebut dia dua tu ya dekat lepas syahadah ya. Jadi azan disunatkan kita lambat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila pehlu Allahu akbar, Allahu akbar. Dan asyhadu an la ilaha illallah. Azan supaya panjang masa sikit orang boleh datang. Kalau tidak sekarang boleh kerja orang bila air tu. Separuh dia buang air, separuh dia tinggal. Lepas tu kan dia tengah mayang nak buang separuh lagi. Allahu akbar. Yang kono copek qamat separuh tu dah ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang tu kono copek. Azan ni kena lambat ya, bagi peluang orang kan. Tadi Bilal ni sebab tadi mungkin dia nak beritahu masuk waktu je. Ada tok guru mengajar itu. Kita anggap macam itulah. Kita sambung sikit tuan-tuan ya. Petukang kita berhentilah. Habis ayat ni. Maka orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dalam syurga. Kemudian Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi menyebutkan dua ayat ni. Ayat mana? Ayat fa'amma man tagha, cerita syurga, cerita neraka ni. Orang yang melampau ni, yang melampau-lampau tu masuk neraka. Yang takut pada Allah masuk syurga. Kata Imam Qurtubi kat sini, dua ayat ni menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama, kata dia, Mus'ab bin Umair dan saudara Amir bin Umair. Mus'ab ni yang baiklah, yang sebelah Nabi. Yang Amir ni tak. Kan? Yang Amir ni tak mengikut, tak mahu mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mengikut? Mus'ab ya. Bukannya bukannya Umair, bukan Amir, Umair. Jadi diceritakan oleh Imam Qurtubi kat sini turun ayat wa amma man khafa maqama rabbahu ni siapa? Itu adalah Mus'ab bin Umair berbanding adik dia Umair yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diceritakan di sini kisah di mana Mus'ab bin Umair ni Umair ni ditangkap dalam perang Badar. Bila orang tengok dia ni ada konon-konon dengan Mus'ab, orang layan dia dengan baiklah, orang tak ikat dia. Dia bebas, dia tawanan, buat tidur sama semua kan. Sampailah Mus'ab ni dapat tahu, Mus'ab dia kata, kenapa kau tak ikat dia? Saya ringkas cerita ni tuan. Kata ni kan saudara kau. Tak, ni omak ai kaya, aku tak ada konon-konon dengan dia. Dia kafir, aku Islam tadi. Omak ai ni kaya-kaya. Ikat dia. Minta tebusan daripada omak ai, biar omak dia lah. Omak ai suruh omak ai. Omak dia tu omak Mus'ab lah. Ni omak ai kaya ni. Ikat dia macam tawanan yang lain. Dia adalah penentang pada agama Nabi ni. Ikat dia, kita minta wang tebusan daripada omak ai. Kalau nak anak dia selamat, payah kepada orang Islam. Itu dilakukan oleh Mus'ab kepada Umair yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab ni lah yang disebutkan di mana ketika perang Uhud, ketika Khalid Al-Walid dapat
ambil tempat pemanah 50 orang pemadah di Bukit Uhud yang Nabi pesan tu, kau apa pun berlaku kau jangan turun, kata Nabi kat 50 orang tu kan. Jangan kau turun, bukit ni tak boleh tinggal kan, kalau tinggal kan musuh ambil tahu kita kat bawah ni. Maka ketika tentera Islam dah nampak sinar, dah nampak nak monang tu, orang dah lari semua, Quraisy dah lari, sahabat-sahabat kat bawah ni bercempara buat istilah, bercempara ngumpul anggota yang ditinggalkan dia tentera Quraisy ni. Orang atas tak sabar, Kang ada habis kan ni, dia seronok lah nampak orang tu, dia pun turun sama-sama. Ngumpul kata Nabi khabar apa pun berlaku jangan turun. Dia pergi turun pula 50 orang ni, habis turun. Bila turun Khalid Al-Walid ketika itu belum Islam, seorang sahabat yang pakar dalam taktik peperangan ni, dia berpusing balik, dia naik ke atas tu, dipanah atas, ramailah yang syahid. Sehingga Rasulullah SAW pun jatuh dalam lubang, berdarah diri, patah gigi Nabi. Ketika orang Islam dah berterabur, kerana seorang hendak berterabur semua, tinggal Nabi. Siapa yang mempertahankan Nabi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni lah yang mempertahankan Nabi SAW. Sebab tu sebut ayat itu turun, cerita Mus'ab ni. Ketika orang Islam dah kelang kabut ni, kerana panah tangan ni, lari-lari dan nyamak diri ni, Nabi tak ada orang kawan. Mus'ab inilah yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini. Fa Mus'ab bin Umair waqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nafsihi yauma Uhud hina tafarraqa an-nasu anhu. Ketika orang terkabur lagi ni, Mus'ab tengok Nabi seorang, Mus'ab pergi mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah disebutkan di sini, anak panah menembusi tubuhnya, banyak berselirat panah. Ada seorang tahan, jadikan badan itu perisai untuk menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak panah penuh kat badannya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Mus'ab ni dah berlumuran darah, tahu benar kan, Nabi pun doa, aku harap Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kau ganjaran yang besar wahai Mus'ab. Rasulullah doa, mudah-mudahan Allah akan beri engkau ganjaran yang besar wahai Mus'ab. Dan Nabi memperkatakan kepada sahabat, sesungguhnya laqad ra'aituhu alaihi burdan, aku tengok Mus'ab tadi sedang memakai selendang yang aku pun tak tahu berapa rogol, cukup mahal selendang ni. Dan tali selipar besok dalam syurga Allah, tali selipar yushraku ni'laihi min zahab, dibuat daripada emas. Kemuliaan Allah Ta'ala tak bagi sahabat yang mempertahankan. Jadi ayat wa amma man khafa maqama rabbih ini, kata ulama tafsir ni, dia menceritakan tentang Mus'ab bin Umair yang takut kepada Tuhannya, yang memilih agama ini berbanding Umair yang berpihak kepada Abu Jahal dan kuncu-kuncunya yang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bahawasanya wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Tuhannya ni, ayat ni tuju kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa pula dengan Sayyidina Abu Bakar? Mus'ab kita dah dengar cerita lah, apa pula yang dilakukan oleh Abu Bakar ni sehingga ayat ni tuju ke dia. Kata Imam Qutubi di sini, kerana Abu Bakar ni dia ada seorang budak khadam ni lah, ya'tihi bi ta'amin wa kana yas'aluhu min aina ataita bi hadha. Setiap kali budak ni khadam ni bawa makanan, Sayyidina Abu Bakar akan tanya, mana kau ambil? Mana kau ambil? Siapa beri? Selalu Sayyidina Abu Bakar akan tanya. Satu hari fa'atahu yawman bi ta'amin falam yas'aluhu wa akalahu. Satu hari budak tu datang bawa makanan, Sayyidina Abu Bakar dia tak tanya lah hari tu, dia tahu makan. Dah makan, budak ni pun tercongang. Lima la tas'alnil yaum, selalu kau tanya wahai Sayyidina Abu Bakar, hari ni kenapa kau tak tanya? Kau ambil tang mana? Barulah teringat Sayyidina Abu Bakar lah, tak tanya pula. Nasi tu, kata dia. Bukan nasi tu aku lupa. Nasi tu bahasa Malaysia kan, nasi tu nasi. Tak. Nasi tu aku lupa. Sayyidina Abu Bakar bertanya,
Famin aina laka hadha ta'am? Kat mana kau ambil makan ni? Kata Sayyidina Abu Bakar, kata budak tu macam ni tadi. Dia bercerita ke Sayyidina Abu Bakar, aku tadi lalu ke suatu kaum. Aku buat ramalan. Bukan ramalan kaji cuaca ni, buat tilik. Padahal tilikan dalam Islam ni tak dibenarkan. Aku tilik, lepas aku buat tilikan ni ke kaum tu suka. Dia bagi aku makanan ni. Ni aku bawa ke kau ni. Dia Sayyidina Abu Bakar dengar, ya Allah, ini kau belum teragah. Tak adalah Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu. Empatlah bohong kan. Tak adalah. Cuma disebut di sini Sayyidina Abu Bakar pun dia memuntahkan, dijolok-jolok mulut dia, muntah makanan tu. Dia sebut, ya Rabb, ma baqa fil uruq fa anta habastahu. Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar maksud macam inilah, maksud bunyi ayat ni. Dijolok-jolok dimuntah makanan-makanan tu, sebab makanan tu hasil tilikan, macam nujum-nujum ni kan. Sayyidina Abu Bakar jolok-jolok sambil dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ku adalah tinggal sisa-sisa makanan dalam perut aku ni, ya Allah. Itu semua ya Allah kerana Engkau yang tahan, Kau tak benarkan dia keluar. Aku mohon ampun ya Allah, ya Tuhanku. Takut Sayyidina Abu Bakar masuk benda yang haram dalam perut Maka dia jolok-jolok sampai disebut, ya Allah, Kau ada yang tersisa lagi tak terkeluar, ya Allah. Engkau tahan ya Allah, bukan aku tak nak keluarkan. Engkau tahan ya Allah, Engkau yang menahannya. Maka turun ayat, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan ada pun orang yang takut kepada Tuhannya. Turun kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar, yang takut melakukan maksiat, padahal dalam keadaan dia tak tahu pada ketika itu. Cukup ambil borek, masalah bondo yang masuk ke dalam perut. Guru kita menyebutkan, kalau tuan-tuan nak zuriat yang cerdik, anak yang cerdik, cucu yang cerdik, kita tak tahu anak dah ni, umur dah 70-80 ni. Kau ada anak ni, kau tak ada kan? Kita akan ada cucu. Ini dengar pesan tentang guru ni. Kita nak cucu-cucu yang cerdik, perkara pertama sekali kita kena pandang adalah pastikan yang masuk ke dalam perutnya adalah benda yang halal. Inilah yang dipastikan oleh ulama-ulama dahulu kala. Waktu Sayyidina Abu Bakar pernah jolok mulut anak Siapa lagi? Imam Haramain. Masyhur cerita Imam Haramain kan. Imam Haramain ni ketika dia kecil, omak koyang susu. Tertiba koyang susu. Maka ayah ni poi kojo, ayah nak pesan dah, jangan kau bagi orang lain nyusu, kau nyusu. Koyang susu omak. Ayah apa ibu kojo, menangis-nangis Imam Haramain sebab kelaparan. Tak ada mondok, tak ada susu. Orang sebelah rumah, kebetulan jiran pun ada yang melahirkan anak, dokek-dokek, dia datang dongang menangis-nangis, dia datang dia susukan Imam Haramain. Rumah ni sian tengok anak tu, bukan tak ingat pesan lelaki, tapi sian anak nyorit-nyorit kan. Imam Haramain ni lapar. Ketika tengah nyusu tu, naik ayah Imam Haramain. Apa dia buat? Takut orang tu, lari dijolok mulut Imam Haramain, dimuntah semua susu tu. Padahal susu tu. Sehingga isteri tanya, kenapa? Aku lebih rela anak ni mati, kata ayah dia, daripada masuk sesuatu, daripada orang yang tidak aku ketahui nilai ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Tak tahu orang ni takwa macam mana kat Tuhan. Daripada dia susu, aku tak nak, biar dia mati. Masya Allah. Siapa seorang sahabat tu yang ketika mana dia mewakafkan kebun ni kepada Rasulullah. Pada ketika itu anak bini tak tahu kebun tu cantik, banyak mengeluarkan hasil, dekat dengan Masjid Nabawi. Dia kata, ya Rasulullah, kebun ni aku wakafkan untuk Islam. Bila dia dah bagi ke Rasulullah, dia pun cari orang rumah dengan anak sedang pungut kurma-kurma koreng gugu-gugu. Anak-anak yang masuk dalam jubah separuh, ada yang makan. Sampai kat situ pun dia buat tuan. Yang makan tu dijolok dikeluar. Yang dalam jubah anak tu diambil, diletak ke bawah balik. Ini bukan harta kita. Ayah dah wakaf bangkit orang. Jangan ambil sikit pun daripada harta. Tak nak benda-benda yang bukan kepunyaan masuk dalam perut anak-anak. Ini yang berlaku orang dulu-dulu tuan-tuan. Menjaga makanan sungguh-sungguh. Itu sebab kita jaga makan ni tuan-tuan, anak-anak kita, cucu kita ni, insya-Allah dia akan tumbuh, badan dia membesar daripada makanan yang halal, insya-Allah. Otak dia akan segar. Dan itulah yang selalu saya ceritakan. Ni kena potong saya, mantan menteri agama ada. Dr. Zulkifli Al-Bakri tuan-tuan kena kan, bekas menteri agama dulu sebelum ni kan. Dr. Zulkifli
Al-Bakar Abu Bakar As-Siddiq, sehingga turun ayat memuji Sayyidina Abu Bakar dan Mus'ab. Jadi tuan-tuan ingat cukuplah sekadar tu 8 songah. Kita sambunglah kemudian nanti ayat ni. Perbahasan ni panjang-panjang ni, tapi nak ditinggalkan sayang pula kan, banyak cerita-cerita yang kita boleh ambil manfaat daripadanya. Cukuplah sekadar tu, insya-Allah kau panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Kita sambung lagi pada minggu-minggu, bulan-bulan akan datang insya-Allah. Qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan, kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kau ada. Selalu tak ada, sebab orang suama tu hampan dia copek, faham Ustaz, saya nak tanya sedikit. Ada. Ustaz, adakah semasa kita nak berdoa, bukan doa yang khusus lah, macam selepas solat ke apa, kita berdoa macam nak masuk kenderaan, atau masuk masjid, atau keluar masjid, atau masuk tandas atau keluar tandas, adakah perlu kita angkat tangan, menadah tangan, Ustaz? Okey. Dalam hadis-hadis Nabi yang hatta yura bayadu ibtaihi itu, sahabat menceritakan, sahabat melihat kesungguhan Rasulullah berdoa sehingga Rasulullah angkat tangan tu tinggi sehingga yura bayadu ibtai, nampaklah putihnya ketiak Rasulullah. Itu doa-doa yang khusus dipanjatkan oleh Rasulullah SAW pada amalan-amalan khusus, maknanya lepas solat lah. Adapun kalau kita nak berdoa pakai baju ke, masuk tandas pun, tak adalah salahnya kita nak berdoa angkat tangan. Itulah sepatutnya, itulah adabnya orang yang berdoa. Kalau tak angkat tangan pun tak ada apa salah. Tapi sebenarnya diajar oleh Nabi SAW berdoa tu mengangkat tangan. Berdoa tu mengangkat tangan. Nampak macam ganjil bila kita doa macam ni, dengan tidak menafikan tak salah doa tu, tapi dari sudut perilaku lah, adab kita dengan Allah Ta'ala, dia tak cantik lah. Sebab kebanyakan doa begitulah keadaannya, doa dengan menadah tangan. Itu dia ajar. Dulu ada orang tanya, kenapa Ustaz doa angkat tangan ke atas, tak ke bawah tadi kan? Sebab adalah yang sebut, kalau solat kiblatnya di Ka'batullah, di Mekah, tapi doa ni kiblatnya di Baitul Ma'mur, ke atas. Sebab itu kita angkat tangan macam ni tadi. Itu qila wa qalla, adalah kata-kata orang ulama menyebutkan macam tu. Apa pun alasannya, memang berdoa tu beginilah keadaannya, adab yang diajar oleh Rasulullah. Dan menjadi amalan orang Muslim hari ini, para Nabi semuanya berdoa dalam keadaan yang macam ni. Mengangkat tangan, berdoa mengangkat tangan. Maksudnya kalau nak pakai baju kau, nak apa kau, pada ketika-ketika yang kita boleh angkat tangan, kita angkat tangan lah. Mungkin ada 1, 2, 3 perbuatan yang kita buat, kita tak ampun angkat tangan. Tak payahlah angkat tangan. Apa contoh tuan-tuan enggak nak naik kenderaan, boleh ya, sebelum naik kenderaan kita berdoa kan. Tapi kalau tengah pegang steering, tengah nak jalan, kita ingat jangan angkat tangan belakang. Kan Asia kita tibai pula orang mesti di depan tu. Tengah bawa lupa baca doa dia, mungkin tangan baca doa. Taklah. Jadi kita tengok keadaan-keadaan itu. Keadaan-keadaan itu. Masuk tandas, boleh ya angkat tangan. Nak pakai baju, macam mana nak pakai baju? Baca doa boleh. Boleh. Kalau boleh berdoa, doa lupa pakai baju. Jangan nak tuamin sedang pegang bodak, pegang sikit, macam mana nak angkat tangan. Jadi keadaan-keadaan tu kita sendiri sesuaikan. Tapi asasnya berdoa tu adalah dengan mengangkat tangan. Itu lebih baiklah, lebih cantik. Wallahu alam. Ada soalan lain tuan? Ya. Dia sama sekali dalam doa turutan kan. Kita puji Allah, selawat. mati ibu bapa. Jadi dalam doa biasa yang kita yang apa macam ni, sebagai makmum ni kita tengok ibu bapa ni dia kadang-kadang tu yang tengah-tengah kan. Patutnya bertiga kan. Itulah itu Allah, Rasul, ibu bapa, pasti kita, keturunan kita dan juga sekali itu yang Rasulullah kata Rabbal Alamin kan. Okey. Okey, macam ni. Dia memang dalam berdoa tu yang diajar oleh ulama, yang dua tu konon ada. Alhamdulillah,
Lepas tu selawat. Puji Nabi, puji Allah Ta'ala, selawat kata Nabi. Yang lain-lain tu pulang kat kita lah. Macam mak ayah tu tak ada pula khabar. Saya tak jumpa lah, wallahualam, mungkin sahabat-sahabat lain ada jumpa, boleh kita kongsi sama. Lepas selawat Nabi mesti doa mak ayah. Tak pun tak ada rasa jumpa setakat tu. Yang penting yang mak ayah tu kat mana pun duduk nombor 3 kau, nombor 4 kau, doa mak ayah tu konon ada. Sebab ulama pernah menyebutkan mana-mana anak yang satu hari tak pernah langsung dia doakan mak ayah, dia berjatuh jadi hukum anak derhaka. So dalam satu hari tu mesti ada doa mak ayah ni. Kau tak ada subuh, ke maghrib dia doa. Kau tak ada maghrib, ke isyak doa. Kau tak ada isyak, ke asar doa. Kayak mana letak kan? Nombor 2 kau, nombor 3 kau, nombor 4 kau, tak ada masalah. Janji dalam doa tu ada. Dia bila dia berdoa tu maksud dia ingat kat mak ayah. Ada. Kan? Tapi kalau saya tuan, kalau amalan yang sebut yang tu lah. Kalau saya doa memang puji Nabi dulu, alhamdulillah, puji Nabi pertama sekali saya akan buat Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidaina. Kalau Imam Syahrul Gombau lah, saya perasan dia mula dengan Rabbana atina fid dunya. Dia mula kat situ. Jadi masing-masing lah yang selesa. Yang penting mak ayah tu jangan tinggal. Doa lah kita. Kat mana pun letaklah. Janji doa tu ada. Kau doa tu ada, makna ingat lah. Kalau tak ada doa tu, tak ingat lah ke mak ayah. Saya letak kat depan lah. Saya kalau ikut turutan, saya buat puji Allah Ta'ala, selawat. Lepas tu saya akan doakan mak ayah kita. Lepas tu orang mukmin semua orang mukmin segala-galanya minta kebaikan untuk orang beriman. Ya, doa tu yang disebut selalu kita dengar guru kita ngajar kan, Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan umat Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah, rahmatilah umat Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, wastur umat Muhammad, sembunyilah keaiban-keaiban umat Muhammad. Wa aslih yang ujung tu, ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah umat Muhammad ini. Jadi itu doa. Lepas tu mintalah selamat dunia, selamat akhirat, selamat daripada api neraka. Itu kalau saya susun lah. Jadi yang penting paling penting asas alhamdulillah mesti ada, selawat mesti ada. Itu doa adab kita lah. Kemudian doa untuk mak ayah kena ada lah. Kita siapalah kalau tak ada mak ayah ni. Jadi kita kena doa. Seelok-elok setiap 5 waktu tuan-tuan kita ada. Cantik lagi lepas sembahyang kita doa. Masa sujud tu, tak kira lah sujud akhir ke sujud bila-bila pun kita letakkan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kedua ibu aku. Dua-dua tu kena ada. Masa sujud tu. Kan insya-Allah. Kalau macam tu keadaan tuan-tuan takkan sekali pun takkan mimpi jumpa mak ayah. Sebab orang tu sebut kalau selalu nak jumpa mak ayah mimpi tu, petanda ada benda yang dia nak kat kita. Kita tak pernah doa dia ke apa. Kalau tak pernah jumpa, tak pernah mimpi langsung tu, tak ada lah benda. Kita selalu ingat dia dalam doa kita, dia pun tak ada masalah. Kan? Kalau tak, setelah bulan kan dia balik dalam mimpi. Saya adik ipar tu balik dokek dah. Rupanya tak semayang adik ipar tu. Baru kahwin dengan adik kita tak semayang rupanya. Sampai tak kena cokik. Yang seorang ulama mimpi dia jalan kat kubur, semua orang kubur tu bangun bawa dulang yang penuh dengan cahaya. Ada seorang bangun malap bangun sedih daripada kubur Ini dalam kitab Mukasyafatul Ghaibiyah tak salah saya. Bangun juntuakan. Ulama ni pun tanya dalam kitab tersebut, kenapa orang lain semua percaya ni, kau tak ada golap ni? Orang lain-lain tu dia tinggal waktu ke anak-anak bersedekah, maka dia dapat habuan daripada sedekah anak-anak. Sedangkan aku meninggalkan harta, anak-anakku dia bunuh untuk dia juali dia tak ada pun untuk aku. Maka orang alim ni terbangun dia poi jumpa anak orang yang mati ni, abah kau jenazah, akhir dia anak-anak aku bersedekah. Sehingga disebut dalam kitab tu, mimpi balik ulama ni dia tengok semua dah bercahaya dah. Syukur, terima kasihlah beritahu. Macam tu lah. Jadi kita sedekah ni tuan-tuan sebenarnya kalau untuk mak ayah, itulah diharap oleh mak ayah. Dan itulah sepatut dia buat masa dia hidup. Malangnya dia dah meninggal dunia, dia tak boleh nak bersedekah lagi. Itu sebablah kita yang hidup ni tuan-tuan, pastikan sedekah kita, harta kita yang paling aula jangan pernah masuk dalam perut-perut anak yatim, orang-orang miskin, golongan armalah, ibu-ibu tunggal yang menjaga hidup anak-anak dia.
Ini orang-orang, banyak lagi orang budak-budak yang mengaji ilmu pengetahuan umpamanya. Anak-anak tahfiz kita ramai tu kan. Kalau tuan-tuan tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Maknanya yang penting ada masuk dalam perut dia. Itulah besok jadi dia kecil tapi dia membesar sebesar bukit Uhud di akhirat nanti. Wallahu alam. Cukup ada tuan-tuan kan tak berhenti surah agam. Ada 85 dah lah tu. Aku lu qauli hadza safallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان. اللهم انصر إخوان المسلمين في إيران. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.